Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Presiden Republik Singapura tiba di negara ini bagi lawatan negara selama 3 hari. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke upacara ketibaan pesawat C295 MW. Presiden Republik Singapura Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam dan isteri Puan Jen Itogi Shanmugaratnam serta rombongan tiba di negara ini petang tadi bagi lawatan negara selama 3 hari. Semasa lawatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijangka menerima menghadap Presiden Republik Singapura dan isteri serta rombongan. Ini termasuk Majlis Sambutan Negara, Majlis Perjumpaan Dua Hala dan Majlis Persantapan Negara yang akan berlangsung di Istana Nurul Iman. Ini merupakan lawatan negara pertama Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam selaku Presiden Republik Singapura ke-9. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura ditubuhkan pada tahun 1984. Kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, pertahanan, kebudayaan, belia dan sukan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengalu-alukan Presiden Republik Singapura dan isteri serta rombongan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku Menteri Pengiring dan isteri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan isteri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan dan isteri. Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Erwan bin Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei dan isteri. Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan isteri. Rombongan rasmi Tuan Yang Terutama termasuk Tuan Yang Terutama Desmond Lee, Menteri Pembangunan Kebangsaan, Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri kedua Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan, dan Puan Yang Terutama Gan Sio Huang, Menteri Negara Kementerian Tenaga Manusia dan Kementerian Pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan berangkat ke upacara ketibaan 2 buah dari 4 buah pesawat C295MW baharu ditempah bagi Tentera Udara di Raja Brunei TUDB. Pesawat-pesawat tersebut akan meningkatkan lagi keupayaan TUDB bagi melaksanakan pelbagai misi pengangkutan strategik dan taktikal di peringkat serantau dan antarabangsa. Upacara berlangsung di Pusat Pergerakan Udara Pangkalan Tentera Udara Rimba. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dan Pemerintah TUDB. Taklimat ringkas disembahkan oleh Pemerintah TUDB dan Head of Region Airbus Asia Pacific and China, disusuli dengan tayangan video syarikat Airbus Defence and Space. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung menyaksikan ketibaan pesawat-pesawat berkenaan yang menerima water salute sebagai tanda penghormatan sebaik sahaja melalui military apron.
Kru-kru pesawat melaksanakan sujud syukur setelah membuat penerbangan jarak jauh selama 6 hari dari Sepanyol. Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut Diraja Brunei, Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB Jemaat. Dulian Tramat Mulia kemudian dijunjung berangkat bagi sesi sembah kenal kepada kru-kru pesawat dan meninjau lebih dekat pesawat C295MW. Sebelum berangkat ke majlis santap, Dulian Tramat Mulia berkenan menerima pasambah. Doa selamat dibacakan oleh Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB. Sebelum berangkat balik, Dulian Tramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Startup tempatan bukan sahaja perniagaan semata-mata tetapi benih inovasi ke arah kemakmuran masa hadapan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Negara Brunei Darussalam mengiktiraf kepentingan memupuk ekosistem startup atau syarikat perintis. Ini kerana startup tempatan bukan sahaja perniagaan semata-mata tetapi ia adalah benih inovasi yang mendorong negara ke arah kemakmuran pada masa hadapan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua yang juga pengerusi Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB dan Darussalam Enterprise Day, kerajaan melalui beberapa inisiatif yang dipertingkatkan menyokong pertumbuhan startup dan menyediakan ekosistem untuk perkembangannya. Berucap pada perasmian sidang kemuncak Brunei Startup 2024 pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menggariskan peranan transformatif startup dalam membentuk semula industri dan ekonomi serta menekankan ekosistem startup ASEAN yang berkembang maju dan komitmen negara untuk memudahkan persekitarannya. Our goal is twofold: to strengthen our local startup ecosystem and strategically focus on programs that cultivate export-ready startups. This does not only align with the global trends that also resonates specifically with Brunei Vision 2035's emphasis on economic diversification and sustainable growth. Sidang menghimpunkan pelbagai pihak antaranya startup tempatan dan antarabangsa, pengusaha dan pakar industri. Dianjurkan oleh LKEB melalui kerjasama DARE dengan Makmal Inovasi Brunei, sidang bertema Innovate to Elevate, Charting the Path to a Future of Possibilities yang mencetuskan idea-idea baru, menjalin kerjasama dan memperkasa startup yang memimpin inovasi dalam pembangunan ekonomi. Bersempena ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik antara Jepun dan negara Brunei Darussalam ke-40, Kedutaan Jepun di negara ini mengadakan pameran foto Jepun. Pelancarannya diadakan pagi tadi di Kompleks Membeli Belah Mabuhay. Pelancarannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Maeda Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini. Pameran yang diadakan sehingga 20 Februari depan diharap menunjukkan banyak pemandangan dan museum di Jepun dari pelbagai sudut.
Bagi meraihkan Persahabatan Jepun-Brunei 2024, Kedutaan Jepun berhasrat mengadakan beberapa acara sepanjang tahun. Pesta Pengguna kembali lagi dengan mengetengahkan pelbagai produk dan perkhidmatan dari dalam dan luar negara. Bagi edisi ke-28, Pesta Pengguna disertai oleh 500 peserta. Perasmiannya diadakan pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dengan tema New Year, New Me, pesta diadakan sehingga Ahad ini dari pukul 10 pagi hingga 10 malam setiap hari dan hari Jumaat ditutup dari pukul 12 tengah hari hingga 2 petang. $372 pelajar baharu memulakan sesi pengajian di peringkat pra-U di Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah bagi sesi akademik 2024-2025. Pendaftarannya diadakan pagi tadi. Majlis pendaftaran diisikan dengan acara keagamaan, sesi suai kenal dan taklimat. Daripada jumlah pelajar baharu tersebut, 177 pelajar mengikuti jurusan syariah, manakala 120 pelajar mengikuti jurusan usuluddin dan 31 lagi mengikuti jurusan lughah. Sementara 44 pelajar mengikuti jurusan umum. 9 orang warga negara asing ditahan kerana dipercayai bekerja menggunakan pas lawatan. Dapatan itu adalah hasil operasi Kabat JIPK yang menyasarkan sebuah rumah sewa di Mukim Brakas A yang dikendalikan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK. 7 orang melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan, seorang dengan kesalahan tinggal lebih masa dan seorang lagi gagal menunjukkan dokumen yang sah. Kesemuanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Menyalahgunakan pas-pas imigresen boleh diambil tindakan. Jika sabit kesalahan, akan dikenakan denda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjara bagi tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Pas pesalah imigresen juga akan dibatalkan dan diusir dari negara ini. Jalan susur menuju lapangan terbang antarabangsa Brunei ditutup sementara hari ini. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan bermula 9 malam ini hingga kerja selesai. Penutupan disebabkan kerja segera bagi penukaran papan tanda di jalan susur berkenaan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk menggunakan jalan alternatif yang terdapat di kawasan berkenaan dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan.